Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar matematik untuk tahun 2 bertajuk nombor dalam lingkungan 1000 nilai tempat. Okey, mula-mula kita akan belajar mengenai nilai blok. Satu blok sebegini bernilai sebanyak 100. Blok ini mengandungi 10, jadi nilainya adalah 10 yang biasa digunakan untuk rumah puluh. Okey. Satu blok kecil ini bernilai sama dengan 1. Okey, sekarang kita sudah belajar mengenai nilai-nilai blok tersebut. Kita akan cuba aplikasikannya pada nombor. Okey. Ada berapa blok 100? Ada 1. Ada 2. Ada 2 blok 100. Jadi nilainya ialah 2, iaitu mewakili 2 rumah ratus atau 200. Okay, rumah puluh pula ada 1, 2, 3. 3 blok untuk rumah puluh. Jadi dia mewakili 30. Kita lihat yang terakhir, rumah sar ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 saja rumah sar. Rumah sar disebut sebagai 3. Jadi kita lihat apakah yang kita akan sebut semua nombor ini. (233) Sar tidak perlu disebut, hanya sebut nombor saja. Kita cuba sekali lagi. 1 saja rumah ratus. 50 tiada, maka kita tuliskan sebagai sifar. Masa ada berapa? 1, 2, 2 saja. Okey, sekarang tiba masa untuk menyebut dalam kumpulannya. Okey, kita sebut 102. Okey, adakah murid dapat memahaminya? Mula-mula kita susun dulu nombor ikut blok, kemudian kita sebut secara keseluruhannya. Yang mana yang pertama adalah 233, yang kedua adalah 102. Okey, sekarang kita menggunakan kas ini untuk mengklasifikasikan rumah bagi nombor tersebut. Lihat. Okay, yang tepi sekali dan yang paling besar sekali adalah rumah ratus. Selepasnya rumah puluh. Dan selepasnya rumah sar. Rumah yang paling kecil sekali. Kita tengok rumah ratus. Ada 4. Ada 4 objek untuk rumah ratus. Seterusnya rumah puluh pula ada 1, 2, 3. Okey, 3. Rumah sar ada 1 saja. Jadi macam mana kita nak sebut? Okey, kita sebut ikut urutan daripada rumah ratus dahulu, kemudian rumah puluh dan kemudian rumah sar. Jadi dia akan menjadi 431. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar. Rumah ratus ada berapa? Ada 3. 3 manik. Okey. Rumah puluh hanyalah tiada apa-apa, tiada apa-apa, kosong, ataupun disebut sifar dalam matematik. Okey, seterusnya
Rumah sa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 untuk rumah sa. Bagaimana kita nak sebutnya? Bagi rumah yang tiada yang diletakkan sifar pada rumahnya, kita tidak akan menyebutnya. Tengok, kita akan sebut 305. Kita tidak menyebut 300 sifar 5. Kita tak sebut macam tu. Kita sebut 305. Melangkaui rumah puluh yang tidak perlu disebut sebab sifar terdapat dalamnya. Okay, sekarang kita belajar mengenai abaskus pula. Okay, Ini adalah abaskus yang digunakan oleh kaum Cina pada zaman dulu dan masih digunakan pada masa sekarang untuk mengadakan pengiraan dalam perniagaan mereka atau waktu mereka belajar. Kita lihat sekarang. Pertama adalah 500. Yang kedua adalah 50. Yang ketiga adalah rumah sa. Okay. Kita lihat. Okay. Manit yang di atas ini, di atas pada garis ini, bernilai 5 setiap satunya. Okay. Yang tengah ini adalah garis tengah, garis pemisah antara yang atas dan bawah. Kita lihat, setiap manit ni perlu ditolakkan mengenai garis tengah ini, barulah dia dikira nilainya dalam kiraan tersebut. Seterusnya. Sekarang ini adalah manit-manit yang berada pada bawah garisan. Kita lihat berapa nilainya. Nilainya adalah 1. Kalau yang atas tu nilai 5, sementara yang bawahnya adalah nilainya 1. Tapi kedua-dua atas ataupun bawah hanya ada nilai jika ia mengenai garis tengah. Faham? Kita lihat berapa. Rumah ratus ada 7. Kerana apa? Manit yang atas terkena pada garis tengah menjadi 5. Manit yang bawah 2 terkena pada garis tengah, maka kita ada 5 dan 2, dia akan menjadi 7. Kita lihat pula rumah puluh. Rumah puluh bagi manit yang nilainya 5, iaitu yang atas, tiada terkena pada garis tengah, dia tiada nilainya. Yang bawah pula hanya ada 2, maka dia dikira sebagai 2 untuk rumah puluh. Rumah sa pula begitu juga. Manit yang nilainya 5 tiada terkena pada garis tengah, maka manit yang bawah saja terkena garis tengah. Ada berapa manit bawah? Ada 3. Jadi rumah sa adalah 3. Bagaimana kita nak sebutnya? Kita akan sebut 723. Bermakna rumah ratus 7, rumah puluh 2 dan rumah sa 3. 723.